Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Sebenarnya, Tuhan membenarkan kita memikul salib sendiri dengan sukacita. Mari kita pastikan ini melalui beberapa ayat Alkitab. Mari kita membuka buku Yosua bab 6. Mari kita pastikan bahawa segala-galanya dipenuhi di bawah firman Tuhan dengan membaca Yosua bab 6. Yosua bab 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu kerana orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Yeriko ialah kota berkubu besar yang nampak mustahil bagi umat Israel untuk menaklukinya. Tambahan pula, orang asli yang tinggal di kota ialah Gergasi. Kita lihat diri kita seperti belalang dibandingkan dengan mereka. Rupa fizikal mereka sangat berbeza sehinggakan orang Israel berkata seperti itu. Pada masa dahulu, jika anda kuat, ada 80% hingga 90% kemungkinan untuk memenangi peperangan. Umat Israel lebih lemah daripada mereka. Kota itu ialah kubu yang hebat. Situasinya cukup menakutkan bagi umat Israel. Namun, Tuhan berkata, janganlah risau. Berkawat mengelilingi kota itu sebanyak sekali setiap hari. Tuhan menyuruh mereka jangan menyerang kota itu, tetapi hanya berkawat mengelilinginya. Memandangkan bumi diciptakan oleh firman Tuhan, segala-galanya dioperasikan menurut firman-Nya. Pada hari ketujuh, apabila mereka berkawat mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dan menjerit, tembok-tembok itu runtuh. Segala-galanya berlaku seperti yang Tuhan katakan. Kita tinggal di dunia di mana segala-galanya dipenuhi menurut firman Tuhan. Kita mesti mengetahui fakta ini terlebih dahulu dan mencari kebahagiaan, kegembiraan dan pengharapan syurga dalam firman Tuhan. Injil tidak akan disempurnakan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan beberapa ahli strategi yang cemerlang. Fikirkan tentang udara, air, cahaya matahari, bulan, bintang, pokok, binatang dan manusia. Semua benda hidup dan benda tak hidup diciptakan oleh firman Tuhan. Dalam erti kata lain, planet bumi dioptimumkan untuk firman Tuhan. Oleh itu, jika kita meninggalkan firman Tuhan, kita akan mula kehilangan kebahagiaan kita. Syaitan terus menggoda kita. Ia menggoda manusia di dunia dan juga memfitnah iman kita. Walaupun begitu, janganlah kita lupa bahawa bumi yang kita diami ialah dunia yang dioptimumkan untuk firman Tuhan. Dalam ayat ini, kita dapat melihat Yosua tidak pergi berperang dengan tombak atau pedang, tetapi dengan firman Tuhan. Bukankah dia menyaksikan keputusan yang menakjubkan? Lawannya mempunyai kuasa yang luar biasa. Mustahil bagi orang Israel untuk menang. Namun, Tuhan membenarkan mereka mendapat kemenangan dengan mudah. Ini kerana mereka menggunakan kaedah yang dioptimumkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, apakah yang dikatakan Yesus kepada orang yang melanggar hukum? Bukankah melakukan pelanggaran hukum bermaksud melanggar firman Tuhan yang dioptimumkan?
Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir syaitan dan melakukan banyak mukjizat. Bukankah Engkau mengenal kami? Kemudian Yesus akan berkata kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu yang melanggar hukum dan yang tidak mematuhi firman-Ku. Selain itu, apakah yang Dia minta kepada kita dalam buku Wahyu bab 22 ayat 18? Janganlah menambahkan atau mengurangkan sesuatu daripada firman ini. Mengapakah? Memandangkan dunia ini dioptimumkan dengan firman Tuhan. Jika kita menambahkan atau mengurangkan daripadanya, kegembiraan dan kebahagiaan kita akan hilang. Oleh itu, Tuhan berkata, kamu mesti mematuhi firman-Ku. Walaupun kamu tidak mempunyai pemahaman yang mendalam sekarang, kemudian kamu akan memahami segala-galanya. Kalian semua, inilah sebabnya Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi datang ke bumi ini, memulihkan kebenaran perjanjian baru dan mengajar kita cara untuk hidup menurut firman Tuhan. Saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.